Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli Cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah mengizinkan pertemuan bagi sama-sama kita meneruskan pelajaran dan pengajian kita. Untuk hari ini kita akan sama-sama melihat, mendengar dan membaca daripada surah Hud ayat 38 hingga 45. Jadi sahabat-sahabat yang nak buka Al-Quran boleh buka ke halaman 226. Baik, sahabat-sahabat, hari ini ada satu pelajaran yang penting yang nak saya kongsikan. Jadi saya mengharapkan sahabat-sahabat tolong sangat-sangat, saya mohon dan rayu, tolong share. Kerana apa? Perkongsian yang saya nak kongsikan hari ini, khususnya pada bacaan ayat ke-41 dan 42, kerana pada ayat 41 ada satu hukum yang hanya datang sekali saja dalam Al-Quran, iaitu bacaan imalah. Dan pada ayat perkongsian yang kedua yang penting yang saya nak kongsikan hari ini adalah berkenaan dengan nun wiqayah pada ayat yang ke-42. Jadi oleh itu, sebelum kita nak mulakan pelajaran ini, saya rayu dan mohon sangat-sangat kerana dua perkongsian ini, khususnya perkongsian yang pertama itu, iaitu berkenaan dengan hukum dan cara bacaan imalah, hanya datang sekali sahaja dalam keseluruhan Al-Quran. Walaupun hanya sekali, tetapi yang itulah
ramai orang tidak dapat menguasai cara bacaan yang betul dan mungkin ada yang tidak tahu bagaimana untuk membacanya apabila bertemu dengan ayat tersebut. Jadi insya-Allah sebelum kita nak mulakan pelajaran ini, saya nak merayu dan memohon sangat-sangat kepada teman-teman yang bersama dengan saya, tolong share pelajaran ini insya-Allah. Baik, yang keduanya saya nak minta sahabat-sahabat, marilah kita menanamkan pemikirannya bahawa mengaji ini sebenarnya mudah dan senang. Ya, jadi oleh itu kita komen dahulu seorang sekali mudahnya mengaji Al-Quran. Baik, diharapkan ya semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulakan bacaan ayat ini, saya nak mengajak teman-teman, marilah kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Kita mulakan insya-Allah dengan bacaan isti'azah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita mulakan, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart? Dan sekali lagi, insya-Allah sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, jangan lupa untuk menekan button share, kerana hari ini ada satu perkongsian penting, sangat penting, kerana hanya ada sekali sahaja hukum imalah di dalam Al-Quran dan kita akan jumpa pada ayat yang ke-41. Sebelum itu insya-Allah kita akan mulakan pelajaran hari ini daripada ayat ke-38 dahulu insya-Allah ya. Yang baru bersama dengan kita nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 226. Dan saya menganjurkan teman-teman ya untuk menggunakan Al-Quran bersama Usmani. Kita bacakan dengan bacaan isti'azah, pastikan hamzah dan ain itu diberikan perbezaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di akhir baru masuk ke dalam mim. Baik, kita lihat ayat yang pertama hari ini, ayat yang ke-38 dari surah Hud. Mohon ada teman-teman yang tolong tulis ya poin-poin yang penting yang bakal saya kongsikan sebentar lagi. Wa yasna'ul, ya bertemu sad, yas. Jangan baca wa yasna'ul, itu jadi huruf sin ya. Ataupun wa yas jadi huruf sa. Yang kita cari di sini huruf sad. Wa yasna'ul fulka wa kullama, perhatikan ain bari dhammah terus naik di atas lam di sini, alif lam qamar ya. Wa yasna'ul fulka wa kullama, lam itu bersabdu, kullama dua harakat, marra alaihi mala'um, marra alaihi mala'um. Di sini hukum idgham bi gunnah, asalnya mala'un, datang mim jadi mala'um, terus masuk beserta dengung, kadar panjang dua harakat. Min ikhfa hakiki di sini dibacakan dengan samar, dua harakat dengan tebal. Min qaumihi sakhiru min. Kalau nak waqaf, ha itu diberikan tanda mati mendatang. Memang agak sedikit sukar tapi perlu dipraktiskan bagaimana cara untuk berhenti pada tempat yang begini. Min ya. Kemudian kalau nak waqaf, kalau nak sambung macam biasalah, jadi hukum izhar, nun mati bertemu ha, dan ha itu bari dhammah satu harakat terus masuk ke dalam qa. Tapi kalau waqaf macam mana saya bagi tahu tadi. Kemudian ibtidak pada qala'i, di sini disamarkan ikhfa hakiki, daripada in jadi in. Nak kata nun pun tidak, ta pun tidak, dengan kadar dua harakat.
taskharu minna. Min itu didengungkan wajibul gunnah. Kalau sahabat-sahabat tak ingat nama hukum tu pun tak apa. Yang lebih penting ialah bacanya dengan betul. Bagaimana nak ingat kalau tak ingat hukum? Sahabat-sahabat perhatikan. Jika jumpa nun ataupun mim yang bertanda sabdu, jangan lupa dengungkan 2 harakat. Minna fa inna naskharu minkum. Min itu ikhfa hakiki, samarkan. Nun mati yang tidak bertanda mati datang selepasnya huruf ikhfa, yakni 15 huruf. Apa dia 15 huruf tersebut? Sahabat-sahabat yang nak belajar dengan lebih detail, insya-Allah jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu dengan kami berikan sebuah buku asal dan tajwid kepada anda serta rakaman buku tersebut. Minkum kama taskharun. Kha ni di hujung kerongkong. Kharun. Dan ma'ari li sukun diwaqafkan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Baik, coba kita dengarkan dahulu ayat ini. Tarik nafas, kita baca bersama-sama. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Coba sekali lagi, kita tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Barulah berhenti di situ. Okey, so far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut ni? Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi jangan lupa tekan button share dan berikan saya thumbs up dan juga heart. Baik, sahabat-sahabat, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Diharapkan masih bersemangat. Kita baru pada ayat yang pertama hari ini. Kita nak masuk ayat yang ke-39. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ فَسَوْ muncungkan mulut. فَتَعْلَمُونَ مَنْ Ini jadi idgham bi gunnah. Daripada man ya'tihi jadi man ya'tihi 'adza, di pertengahan kerongkong, za di hujung lidah. Azabui. Di sini asalnya azabun, datang ya jadi buyuh zihi wa yahil. Ha pedas. Wa yahillu alaihi azabun. Di sini jadi idgham bi gunnah. Daripada azabun jadi azabun muqim. Dan di akhir baru masuk mim. Jangan masuk awal jadi muqim, itu tak betul ya. Baik, coba kita dengarkan ayat ini, sahabat-sahabat. Tarik nafas, kita baca bersama-sama. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Baik, kemudian barulah masuk kepada ayat yang seterusnya. Sebelum itu marilah sama-sama kita meniatkan supaya pahala bacaan ayat suci Al-Quran kita hari ini, semoga Allah kirimkan jua kepada pasangan kita, ibu bapa kita, anak-anak kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Hatta ha bukan ha ha. Hatta dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Idza jaa amruna.
Amruna. Am ni izhar syafawi, jangan dipanjangkan. Sempurna saja mim mati terus masuk runa. Idza jaa amruna wa farattan nur qul nahmil. Perhatikan. Wa farat, ra tu naik di atas ta yang bersabdu. Di sini lam tidak dibunyikan ya, alif lam syamsiah di sini. Wa farattan tan, dengungkan di sini wajibul ghunnah, dua harakat, jangan tumpah. Siapa yang tak cukup dua itu tidak tepat ya. Nur qulnah ha pedas di pertengahan ni. Mil fiha min, di sini ikhfa hakiki, daripada min jadi min kulli, sama juga di sini ikhfa hakiki dua harakat. Zawjainis, nis nun bari kasrah naik turun di atas sa. Sa di sini hujung lidah. Nisnaini wa ahlaka illa ma di sini ikhfa hakiki dibacakan dengan samar dua harakat. Sabaqa alaihi alqawlu wa man, lu wa man, lu nak ke wa jangan lambat ya. Di sini hanya satu harakat saja. Wa man, dan sempurna saja man izhar halqi terus masuk. Aman, aman. Kalau waqaf nun itu diberikan tanda mati mendatang dan tidak dipanjangkan. Jangan pula waqaf dengan aman, tak betul ya. Mestilah waqaf dengan aman, begitu saja. Di sini kita jumpa jim kecil ya, waqaf jaiz, boleh waqaf, boleh wasal. Kalau kita pilih untuk wasal, dia jadi nun itu baris fathah dan jangan lambat untuk masuk ke wa. Tapi kalau waqaf jadi aman, begitu ya. Dan ibtidak pada wa ma amana ma'ahu, itu dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Illa qalil, dan di hujung baru masuk ke dalam lam. Sahabat-sahabat, insya-Allah kita bacakan dulu. Sebelum itu siapa nak minum air silakan izinkan saya. Bismillah. Baik. Kita lihat ayat ini, kita baca dahulu. Hatta idza jaa amruna wa farattan nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn wa farattan nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Barulah berhenti di situ. Okey. Semua okey, diharapkan ya, boleh ikut, boleh belajar sesuatu lah insya-Allah ya. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Baik, kita sampai pada bahagian yang penting. Seperti mana yang saya bagi tahu di awal tadi, pada ayat ini kita akan jumpa satu perkataan yang ada macam titik bulat besar ini. Dia panggil cara bacaannya imalah, tolong tulis. Tapi sebelum saya nak cerita ini, sebelum saya nak cerita cara bacaan ini yang betul, saya mohon dan saya rayu sangat kepada teman-teman, tolong kongsikan, tolong tekan button share. Kerana apa? Dalam Al-Quran, hanya ada satu tempat ini saja yang kita jumpa begini. Walaupun satu kali saja dalam Al-Quran, walaupun begitu ramai yang baca silap di sini. Jadi kita harapkan perkongsian kita ini, bayangkan kalau kita kongsikan dan ada orang dapat belajar dan betulkan bacaan mereka. InsyaAllah, bila mereka beramal, kita pun tumpang dapat pahala. Baik, kita lihat.
وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ. Lafaz jalalah di sini dibacakan dengan nipis 2 harakat. Baik. Biasanya sebelum saya nak cerita, saya nak tanya open question. Saya nak buka persoalan kepada teman-teman. Biasanya kalau jumpa macam ni, bagaimana baca? Tolong jawab. Tolong be frank. Tolong jujur dengan diri sendiri. Salah tak apa. Kerana apa? Walaupun salah, saat lagi kita akan dapatkan jawapan yang betul. Saya nak tanya sejujur-jujurnya. Tolong jawab. Saya nak semua ambil bahagian, tolong beri jawapan. Bagaimana selalu kita baca sebelum ini? Maksudnya, kalau sebelum ni, kalau kita jumpa di sini, macam mana kita baca? Siapa yang baca dengan majraha? Tolong pilih A. Siapa baca dengan majraha? Siapa pilih? Siapa yang jawab begitu? Siapa yang biasa baca begitu? Bukan jawab begitu. Siapa yang sebelum ni dibaca dengan majraha, pilih A. Ataupun siapa yang jawab, siapa yang biasa baca dengan majriha, tolong pilih B. Ataupun siapa yang sebelum ni dibaca dengan baris dhammah, majruha, tolong pilih C. Boleh? Saat lagi, kita akan balik kepada jawapan yang sebenar. Kita nak buat kuis ringkas saja. Siapa yang sebelum ni baca dengan majraha, pilih A. Siapa yang baca dengan majriha, pilih B. Dan siapa baca dengan majruha, pilih C. Sekejap lagi, okey, kita bagi masa untuk semua berikan komen. Saya wajibkan semua berikan komen pada bacaan tadi itu, siapa yang baca begitu. Sekejap lagi kita akan dapatkan jawapan yang betul. Wa mursaha. Ini senanglah. Ini tidak ada yang luar biasa. Tapi ini dia panggil exceptional. Ada special cara bacaannya itu. Bagaimana? Sekejap lagi kita dapatkan jawapan. Kita habiskan dahulu ayat ini insya-Allah. Inna Rabbi. Tapi sewaktu saya huraikan ayat yang lain ni, tolong yang belum lagi jawab, tolong beri jawapan A, B atau C insya-Allah. Inna Rabbi. In itu didengungkan 2 harakat, wajibul gunnah. B dipanjangkan 2 harakat. La ghafurur. Di sini idgham bila gunnah. Daripada ghafurun jadi la ghafurur. Terus masuk tanpa dengung. La ghafurur rahim. Kemudian barulah berhenti. Baik, kita nak balik kepada jawapan ini. Kita nak tengok apa jawapan yang diberikan. Ada tak yang pilih A, B atau C? Baik. Terima kasih yang ambil bahagian, yang tolong berikan jawapan. Dan kita tahu ada yang berikan jawapan yang betul pun ada. Jawapan yang sebenarnya, siapa yang pilih A, B ataupun C, kesemuanya adalah salah. Bukan majroha, bukan majriha, bukan majruha. Bacaan di sini dibacakan dengan imalah. Tolong tulis apa yang saya beritahu ini. Dan sekali lagi, saya nak mohon dan saya rayu sekali lagi sahabat-sahabat yang bersama dengan saya, tolong sangat-sangat tekan button share, kerana kita hanya jumpa sekali saja dalam Al-Quran. Sepanjang saya berkongsi ilmu Al-Quran ini, saya nak cerita tentang tajuk ni hari ini saja. Kerana hanya ada jumpa sekali saja dalam Al-Quran. Esok dah tak ada dah tajuk ni. Jadi untuk pelajaran hari ini sangat-sangat penting. Saya wajibkan semua yang ada ini, tolong tekan button share. InsyaAllah nanti pasangan kita, anak-anak kita, yang mana yang tak tahu, yang mana yang dah tahu, Alhamdulillah. Yang tak tahu, mereka juga akan dapat tahu insyaAllah cara bacaan ini dibaca bagaimana. Pertama, kita fahami maksud imalah dulu. Yang dimaksudkan dengan imalah ialah condong. Saya ulangi. Yang dimaksudkan dengan imalah adalah condong. Ingat dalam surah Hud ayat ke-41 ini sahaja dibacakan dengan imalah. Bacanya macam mana? Bukan majroha, bukan majriha, bukan majruha, tetapi dibaca dengan majreha, re. Macam kita sebut X-ray tu, re. Majreha dengan kadar 2 harakat.
majriha, baru masuk ha. Jangan baca majriha, tak betul juga. Dia kena 2 harakat. Majriha, begitu. Ya. Baik, kita dengarkan bacaannya. Sahabat-sahabat diharapkan dapat belajar sesuatu, insya-Allah. Yang mana yang kurang jelas nanti boleh replay balik, boleh dengar balik, insya-Allah. Perkongsian saya tentang cara bacaan imalah ini daripada awal. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Okey. Sekali lagi, tarik nafas, kita bacakan. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Alhamdulillah. So, siapa yang sebelum ni baca dah betul, alhamdulillah, teruskan. Siapa yang sebelum ni bacaannya salah ataupun tak tahu nak baca macam mana kalau jumpa begini, maka tadi saya dah berikan cara bacaan imalah yang sebenar. So, diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu. Dan kalau dapat belajar sesuatu, saya wajibkan sahabat-sahabat semua untuk tag pasangan anda, tag anak-anak anda, tag pasangan dan anak-anak serta ahli keluarga kita. Yang mana mungkin kita dapat bantu belajar mereka. InsyaAllah. Saya yakin dan percaya kalau kita tanya 10 orang, pasti ada yang tidak dapat membacanya dengan betul. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Diharapkan selesai bahagian tajuk imalah di sini. Kerana hanya sekali saja kita jumpa dalam Al-Quran. Kita lihat ayat yang seterusnya. Baik, dalam ayat ini pula, saya nak kongsikan tentang nun wiqayah. Juga penting. Ya. Kita lihatkan. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ وَهِيَ itu kena baca dengan lantunan khakhalah sughra. Bihim, ri 2 harakat, bihim sempurna saja mim mati, terus masuk. Fi maujin, di sini dibacakan dengan ikhfa hakiki. Kal jibali wa nadanu. Ini sampai bahagian tajuk nun wiqayah. Baik, saya juga nak open question di sini. Siapa yang sebelum ni, tadi saya bagi 3 pilihan. Sekarang ini saya nak bagi 4 pilihan. Tolong pilih A, B, C atau D. Kita belajar santai-santai lah. Kadang dengan ada soal jawab beginilah yang akan buatkan kita lebih mengerti pelajaran. Diharapkan cara dan pendekatan ini dapat diterima oleh sahabat-sahabat. Sabar, kita akan dapat juga jawapannya sebentar lagi. Tapi sebelum itu kita nak tanya dulu. Sebelum ini, kalau sahabat-sahabat jumpa dalam situasi begini, bagaimana bacanya? Siapa yang sebelum ni baca dengan وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ, dia baca نُوحٌ ابْنَهُ, tolong pilih A. Siapa baca dengan نُوحٌ ابْنَهُ, pilih A. Baik. Siapa pula baca dengan وَنَادَى, masuk sekali lagi. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ, baca dengan وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ, tolong pilih B. Siapa baca dengan begitu, tolong pilih B. Ataupun siapa yang baca begini, وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ, tolong pilih C. Jadi kita beri pilihan A, B, C saja. Sekali lagi saya ulang. Siapa yang sebelum ni bila jumpa di sini, dia jawab ataupun dia baca وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ, ataupun siapa yang itu pilih A. Siapa yang baca begitu pilih A. Siapa yang baca وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ, pilih B. Dan siapa yang baca dengan وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ, pilih C. Sekejap lagi kita balik kepada jawapan ini.
yang betul. Ataupun siapa ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, A pun bukan, B pun bukan, C pun bukan. Tolong pilih D. Siapa yang maksudnya lain-lain daripada atas itu. A pun bukan, B pun bukan, C pun bukan, dia pilih D. Sekejap lagi kita akan balik kepada contoh ini dan kita akan dapatkan jawapan yang sebenar bagaimana cara untuk membaca ini. Kita teruskan dahulu. Wa kana fi ma'zili. Di sini dibacakan dengan idgham bi gunnah, masuk berserta dengung, 2 harakat. Ma'ziliya, 2 harakat. Bunayya, ya bunayya rakam. Di sini dibacakan kaf baris atas. Itu naik terus di atas mim, bukan di atas ba, di atas mim. Kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Baik, alhamdulillah. Kita balik kepada jawapan ini. Di sini sahabat-sahabat, siapa yang pilih A, jawapannya salah. Siapa yang pilih C, juga jawapannya salah. Jawapan yang betul adalah bacaan cara B. Bagaimana caranya? Kalau teman-teman jumpa begini, Ustaz, macam mana saya nak kenal? Kalau macam tadi, saya tunjuk sekejap. Kalau macam tadi, okeylah. Ada bulat penuh besar begini. Jadi kita tahulah. Kalau jumpa begini. Sebab itu saya tak galakkan sangat sahabat-sahabat. Kalau Al-Quran kita tu tulis sesuatu di dalam Al-Quran. Jangan, kalau boleh biar Al-Quran itu jangan ditulis apa-apa. Seperti mana dia dicetak, begitulah dia. Jangan pandai-pandai ambil pen, duk pergi buah baris, duk pergi buat tulis nota sebagainya. Kerana apa? Kita bimbang, takut satu hari nanti kita terlupa ataupun orang lain yang ambil Al-Quran tu buka baca, dia tak tahu. Kalau yang mahir tak apa, kalau orang yang baru, yang orang awam baca, dia tak tahu ni baris sedia ada dalam Al-Quran ataupun yang di luar Al-Quran. Jadi oleh itu saya sangat-sangat tidak menggalakkan untuk kita tulis sesuatu di dalam cetakan Al-Quran tersebut, kerana dibimbangi, disalah ertikan oleh orang yang membaca, sama ada oleh diri kita sendiri ataupun orang lain yang menggunakan Al-Quran yang kita tulis nota tersebut ataupun kita buat catatan tersebut. Baik, kalau begini senang, kita ada tanda dia. Kalau begini, sahabat-sahabat, biasa ni, ini biasa, tanwin di depan, hamzah wasal, ba tanda mati, itu biasa. Jadi, macam mana kita nak kenal dia? Saya bagi tips yang mudah, tolong tulis, perkara ini penting. Kalau sahabat-sahabat jumpa perkataan yang diakhiri dengan baris tanwin, saya ulangi sekali lagi, tolong tulis. Kalau jumpa perkataan yang diakhiri dengan baris tanwin, yakni baris 2, sama ada 2 di atas, 2 di bawah atau 2 di depan, diikuti dengan hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Huruf alif yang ada kepala sad ini. Diikuti dengan hamzah wasal ataupun alif lam, maka dianya dibacakan dengan hukum bacaan nun wiqayah ataupun nun wasal dia panggil, nun penyambung. Cara bacaannya begini, ada 3 step. Tolong tulis ya. Step yang pertama, huruf yang berakhir dengan tanwin itu dikurangkan 1 baris. Step yang pertama. Saya ulangi sekali lagi. Step yang pertama, kalau jumpa situasi begini, huruf yang berakhir dengan tanwin dikurangkan 1 baris. Step yang kedua, didatangkan nun. Tetapi nun itu jangan pula kita ambil pen pergi tulis di sini. Tak payah. Kita datangkan nun dalam fikiran kita. Dan langkah yang ketiga, nun tersebut diberikan baris kasrah. Jadi bacanya nuhunibnahu. Nuhunib. Hun jadi hu. Daripada hun jadi hu. Saya kata kurangkan 1 baris. Jadi 2 baris jadi 1 baris. Hun jadi hu. Didatangkan nun dan diberikan baris bawah. Nun baris bawah bertemu ba yang bertanda mati. Jadi ada pantulan di situ. Nuhunibnahu. Ada khalqalah. Cuba kita dengarkan ayatnya. Tarik nafas. Kita baca bersama-sama. Jadi pelajaran hari ini sangat banyak perkara-perkara yang penting. Jadi sekali lagi saya nak ajak sahabat-sahabat, tolong share. Tolong bantu saya. Kita share seramai-ramai mungkin insyaAllah. Dan sebanyak mungkin. Dan kalau boleh tag pasangan anda, anak-anak anda. Tarik nafas, kita bacakan ayat ini. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي
ya bunay. Kalau waqaf di sini kena tekankan ya bunay. Nay. Ya, jangan ya buna ataupun ya bunai, tak boleh. Dia kena ya bunay. Tekankan ya itu bersabdu. Kemudian ibtidak pada wa kana fi ma'zilin ataupun daripada wana da nuhun ibnahu. Kedua-duanya boleh ya. Wa kana fi ma'zili ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Barulah berhenti. Sekali lagi kita bacakan ayat ini. Wa hiya tajri bihim fi mawjin كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Barulah berhenti di situ. Okey, so far macam mana? Boleh belajar sesuatu tak hari ini? Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian dan pertemuan kita hari ini satu pertemuan dan perkongsian yang bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa tekan button share dan berikan saya thumbs up dan juga heart insya-Allah supaya saya terus bersemangat untuk melakukan perkongsian ini. Qala sa'awi Qala sa'a Qa dua, la satu, sa satu, a dua, wi itu dibacakan 4 atau 5 harakat. Qala sa'awi ila jabali. Di sini dibacakan dengan masuk berserta dengung 2 harakat. Ya'simuni, si, bukan si tapi si ya, huruf sad. Ya'simuni minal ma'. Dan diwaqafkan hamzah itu diberikan tanda mati mendatang. Qala la 'asimal yawma min amrillah. Di sini lafz jalalah dibaca nipis. Qala la di pertengahan kerongkong. Simal yawma min idhar halqi, sempurnakan saja. Idhar syafawi, sempurnakan saja. Lillahi illa mar. Di sini idgham bila gunnah, daripada man jadi marrahim. Begitu saja waqaf. Rahim dan mim itu diberikan mati mendatang. Jangan panjang. Ramai yang silap juga di sini dibaca illa marrahim. Tak betul. Waqaf yang sebetul adalah tidak dipanjangkan. Marrahim. Habis. Begitu saja. Kemudian wahala bainahumal. Waha di pertengahan kerongkong. Habras. La bainahumal. Mim baris atas naik di atas lam yang bertanda mati di sini. Mauju fakana minal. Fakana minal. Nun baris atas naik di atas lam di sini ya. Alif lam qamarah. Mughraqin. Ghaid makhrajnya di hujung kerongkong. Qaf pula makhrajnya di pangkal lidah. Mughraqin. Barulah berhenti. Jom kita dengarkan sahabat-sahabat. Tarik nafas, kita baca bersama-sama ayat ini. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Barulah berhenti di situ. Okey, tenang-tenang, tarik nafas. Siapa nak minum air silakan. So far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut.
Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu lah insya-Allah ya. Kalau tidak keseluruhan pun 1-2 perkara. Dan insya-Allah kepada teman-teman yang nak belajar balik semua termasuklah hukum imalah dan banyak lagi bacaan-bacaan gharib dalam Al-Quran ini. Selain daripada hukum imalah, kita ada hukum ismam, kita ada nun wiqayah dan banyak lagi perkara-perkara yang lain. Kalau nak belajar dengan lebih detail dan lebih tersusun makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid tersebut, jangan ke mana-mana. Tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya nak kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda dengan kami berikan sebuah buku asal dan buku tajwid serta rakaman buku tersebut. Baik, kita lihat ayat seterusnya ini. Wa qila ya 4 atau 5 harakat. Ardu bela'i, ardu bela'i. Di sini ada pantulan qalqalah. Ma 4 atau 5 harakat. Anki wa ya sama, wa ya sama'u aqli'i. Aq ada lantunan. Aqli'i wa qidhal ma. وقيض الماء وقضي الأمر إذا شفوي واستوت ada bunyi angin itu. Alal judi, di ya itu bersabdu, kena tekankan, jangan baca judi, tak betul. Ingatlah kalau berakhir dengan ya yang ada sabdu mesti ditekankan. Macam contohnya nabi, nabi, judi, judi, itu tekankan ya. Tapi kalau nak wasal jadi mudahlah. Jadi judi waqi, itu kalau nak sambung ya. Baik sahabat-sahabat, sekejap lagi kita baca ya. Saya nak cerita dia punya sendi-sendi dia dahulu ya. Wa qila bu'dal, di sini jadi idgham bila gunnah. Daripada bu'dan jadi bu'dal, masuk tanpa dengung di sini. Lil qaumidh zalimin. Baik, kita dengarkan dahulu ayat ini. Tarik nafas, kita baca bersama-sama. Banyak perkara yang penting ya kita kongsikan hari ini. Jadi beruntunglah sahabat-sahabat yang dapat bersama dengan saya kali ini insya-Allah, kerana banyak perkara yang saya kongsikan. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Saya waqaf di situ dulu, kemudian saya ambil sudah wa ya sama. Wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidh zalimin. Kemudian baru waqaf. Sekali lagi kita bacakan ayat ini. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidh zalimin. Baru berhenti. Okey, kita nak masuk ayat yang terakhir untuk hari ini. Diharapkan sahabat-sahabat masih bersemangat. Dan kalau masih bersemangat, jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart kepada saya. Dan boleh tak saya dapatkan komen seorang sekali, seronoknya cinta Al-Quran. Baik, yang ramai-ramai bersama dengan saya ini, daripada mana ya? Perkenalkan diri anda kepada saya dan kawan-kawan yang lain insya-Allah, yang baru, yang lama. Semoga kita menjadi satu keluarga besar yang mencintai Al-Quran ini. Ya, seronoknya cinta Al-Quran. Baik sahabat-sahabat, kita nak masuk pada ayat yang seterusnya. Ayat terakhir. Sekali lagi sebelum itu saya nak ajak sahabat-sahabat untuk menekan button share dan tag seramai mungkin pasangan, anak dan kawan-kawan kita. Wa nada, wa satu, na dua, da dua.
Nuhur rabbahu. Di sini jadi idgham bila gunnah. Daripada nuhun jadi hur. Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani. Di sini didengungkan wajibul gunnah 2 harakat. Nabni ada lantunan. Qalqalah di situ. Ni 2 harakat. Min ahli, min idhar halqi. Sempurna saja, jangan panjang, terus masuk. Ahli, 2 harakat, li. Wa inna wa beri atas nek, terus di atas ain yang bertanda mati. Wa. Dakal, kaf beri atas nek, terus di atas lam di sini. Haqqu wa irfa hakiki di sini. Samarkan 2 harakat. Wa anta ta'ah, pertengahan kerongkong. Kamul ha, bukan ha, beza ya. Ha, 2 harakat, barulah kimin, dan di akhir baru masuk ke dalam nun. Kita dengarkan dahulu ayat ini, sahabat-sahabat. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq. Kalau kita waqaf begini, dia jadi qalqalah akbar. Kerana huruf itu hidup dan bersabdu. Haqq, baru lepaskan dan dibulatkan mulut waktu kita lepaskan untuk menyempurnakan bunyi pantulan pada huruf qaf. Kemudian ibtidak pada wa inna wa'dakal haqq. Wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Sekali lagi, tarik nafas, kita bacakan ayat ini. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. Baik, alhamdulillah. Selesai keseluruhannya, kita lihat satu persatu tadi. Jom, sekarang ini saya nak ajak semua sekali yang bersama dengan saya ini, kita baca bersama-sama bermula daripada isti'azah sehinggalah akhir ayat yang ke-45 daripada surah Hud. Tapi hari ini kita baca daripada ayat 38 saja. Yang nak buka Al-Quran silakan ke halaman muka surat 226. Hari ini merupakan pelajaran yang penting di antara banyak-banyak pelajaran yang terpenting. Kerana apa? Kita telah kongsikan cara bacaan imalah pada ayat ke-41 dan kita telah kongsikan cara bacaan nun yuqayah pada ayat yang ke-42 dari surah Hud. Jadi sahabat-sahabat, yang mana yang dah dapat belajar sesuatu selepas ini, maintainkan cara bacaan itu hinggalah akhir hayat kita. Dan juga jangan lupa bantu saya, kita sharekan ilmu hari ini, kerana ilmu hari ini sangat penting, kerana hanya sekali saja kita jumpa hukum imalah dalam Al-Quran. Dan selepas habis kita baca ini, saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu teman-teman untuk belajar balik daripada asas dan hukum-hukum tajwid satu persatu, termasuklah hukum imalah dan banyak lagi hukum-hukum bacaan gharib yang lain yang belum lagi kita ceritakan, insya-Allah. Kalau nak dapatkan semua pelajaran tersebut, komen nanti untuk menjadi ahli cepat Quran. Tapi sebelum itu, dengarkan dahulu sahabat-sahabat. Kita baca bersama-sama. Jom. Kita mulakan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ
يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Sadaqallahul Azim. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, begitulah sikit sebanyak perkongsian yang boleh saya sampaikan untuk ruangan kali ini. Jadi diharapkan teman-teman dapat belajar sesuatu daripada perkongsian ini insya-Allah. Dan yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa untuk mengikuti live kita setiap hari di page Facebook Fatihah Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Yang belum lagi like dan follow page, kena like, kena follow kalau nak ikuti pelajaran-pelajaran dan banyak lagi lah insya-Allah perkongsian yang akan kita lakukan saban hari insya-Allah. Dan seperti mana yang saya janjikan, sahabat-sahabat yang nak belajar balik semua makhraj-makhraj huruf serta hukum tajwid dengan lebih tersusun dan diberikan contoh-contoh yang cukup insya-Allah. Kami ada sebuah buku asas dan buku tajwid untuk diberikan kepada anda.
Kami postkan terus ke rumah anda. Bukan e-book. Kita berikan buku secara fizikal kepada anda. Dan kita berikan rakaman buku tersebut yang dibimbing sendiri oleh saya, guru Al-Quran anda, insya-Allah dengan cara yang mudah difahami dan senang diikuti. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan 2 buah buku ini serta rakamannya. Dan siapa yang mendaftar hari ini untuk menjadi ahli cepat Quran, kita berikan 3 bonus tambahan. Yang pertama, kita berikan e-book nota ringkasan tajwid. Yang keduanya, kita berikan rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk yang akan diberikan daripada masa ke masa. Di keseluruhannya, pelajaran yang akan diperoleh oleh ahli cepat Quran ada hampir lebih daripada 800 video pelajaran. Jadi jangan lepaskan peluang ini, sama ada untuk diri sendiri ataupun nak hadiahkan kepada orang yang tersayang, orang yang tercinta. Mungkin sebelum ini kita hadiahkan orang yang tercinta kasut, baju, beg, telefon dan sebagainya. Kali ini mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh menghadiahkan kepada orang yang tersayang satu kaedah cara mudah belajar mengaji Al-Quran bersama dengan saya dan sahabat-sahabat yang lain dengan menjadi ahli cepat Quran. Dan bonus yang ketiga dan istimewanya, mereka yang mendaftar menjadi ahli, kita tidak biarkan begitu sahaja terkontang-kanting, tidak bertali, tetapi kita berikan bantuan eksklusif konsultasi bersama dengan kita, insya-Allah. Sahabat-sahabat boleh buat appointment dengan kita melalui video call untuk bertanya ataupun memperdengarkan bacaan walau di mana saja berada, Semenanjung Malaysia, Brunei, Singapura, Sabah, Sarawak, Indonesia, ataupun di mana saja sahabat-sahabat berada sekarang ini. Jarak jangan menjadi penghalang dan pemisah antara tuan-tuan dan puan-puan untuk dapat menguasai cara bacaan Al-Quran dengan baik. Jadi oleh itu saya menyeru, mengajak, tetapi tidak ada paksaan, ya. Kalau sahabat-sahabat rasa ianya tidak berbaloi untuk menjadi ahli, itu tidak ada paksaan. Tapi yakin dan percayalah, ramai yang telah dapat improve dan memperbaiki kualiti bacaan Al-Quran mereka dengan menyertai kita menjadi ahli dan diberikan keistimewaan-keistimewaan yang saya beritahu tadi itu. Daripada bukunya, rakamannya, konsultasinya, e-booknya, rakaman Al-Qurannya dan juga bimbingan daripada kami, insya-Allah, daripada masa ke masa. Jangan lepaskan peluang ini, sahabat-sahabat. Ambillah kesempatan selagi mana ada kesihatan dan nyawa ini untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbaiki bacaan Al-Quran kita supaya kita dapat menjadi hamba Allah yang dapat membaca kalam Allah dengan baik seperti mana ianya diturunkan, insya-Allah. Jadi kita doakan semoga segala urusan pembelajaran kita ini dipermudahkan. Tetapi sebelum saya berakhir, saya nak tanya jugalah, ada ke tak ada yang berhajat nak jadi ahli ni? Kalau ada, komen sekarang di ruangan bawah, nak jadi ahli cepat Quran. Kalau ada yang nak dapatkan keseluruhan yang saya beritahu tadi itu, komen sekarang di ruangan bawah, nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun sahabat-sahabat boleh print screen, ambil nombor yang saya nak beritahu ini dan WhatsApp kami selepas live ini, 0111-621-7797. Saya ulangi sekali lagi, 0111-621-7797. Habis saja live ini, terus WhatsApp kami, tanya bagaimana nak daftar jadi ahli. InsyaAllah admin kami akan bantu anda daftar secepat mungkin dan kami akan postkan buku ke rumah anda secepat mungkin. Baik, kalau ada yang, Ustaz, saya tak reti nak print screen lah, Ustaz, saya tak ada pen nak tulis nombor telefon ni, nak buat macam mana? Jangan bimbang. Komen di ruangan bawah, tinggalkan nombor telefon anda, biar kami yang hubungi anda, insya-Allah. Biar kami yang hubungi anda untuk membantu melakukan pendaftaran. Jadi tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen di bawah sekarang untuk kami hubungi untuk menjadi ahli cepat Quran. Ataupun jika ada di kalangan teman-teman yang pernah membuat pendaftaran atas talian, boleh terus pergi ke laman web www.cepatquran.com. Saya ulangi sekali lagi, laman webnya www.cepatquran.com. Boleh terus buat pendaftaran di situ. Baik, ya, diharapkan perkongsian ini, sekali lagi lah saya ulangi, yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran, komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun sahabat-sahabat boleh ambil nombor ni dan WhatsApp 0111-621-7797. Ataupun sahabat-sahabat boleh tinggalkan nombor telefon di ruangan bawah ataupun terus buat pendaftaran di laman web www.cepatquran.com. Baik, sahabat-sahabat, saya ada berita gembira nak bagi tahu ini.
kita bermula daripada 25 November hinggalah 7 Disember ini, yuran keahlian kita turunkan. Kita turunkan ianya bersempena dengan hari kelahiran saya yang jatuh pada 1 Disember dulu. Jadi kita bagi promosi bersempena dengan hari kelahiran istimewa saya itu tersebut. Jadi harga yuran keahliannya untuk seumur hidup, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali. Sahabat-sahabat tak perlu nak fikir komitmen nak bayar yuran bulanan, tidak ada. Tidak ada yuran tahunan juga. Yurannya hanyalah sekali saja seumur hidup. Berapa? Kita hanya kenakan sebahagian kecil sahaja. Itu pun untuk menampung kos buku, sedikit kos penghantaran, kos rakaman. Itu pun bukan sepenuhnya. Sebahagian kecil sahaja. Kerana tujuan kita tidak lain dan tidak bukan untuk membantu seramai mungkin. Untuk dapat memberi komitmen untuk kita sama-sama bimbing dapat belajar mengaji Al-Quran daripada asas. Jadi yuran keahliannya untuk tempoh promosi ini hanyalah RM250. Bukan RM2,500 tapi RM250 untuk seumur hidup kita belajar sampai mati bersama-sama insya-Allah. Selain daripada mengikuti live yang saya berikan saban hari ini. Jadi kalau berhajat, jangan tangguh lagi. Ambil kesempatan bersempena dengan promosi ini untuk mendaftar menjadi ahli cepat Quran. Baik, selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Sahabat-sahabat, jangan lepaskan peluang untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan dalam buku yang akan dikirimkan ke rumah anda yang bakal menjadi ahli cepat Quran. InsyaAllah selepas ini kita bawakan video tersebut. Saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya untuk kali ini. Sesungguhnya yang baik dan sempurna itu hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang silap dan salah itu saya mohon ampun dan saya mohon maaf. Itu semuanya daripada diri saya. Dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.